Okey, selamat pagi dan Assalamualaikum kepada semua pelajar sains tingkatan 5. Okey, pelajar sains tingkatan 5. Okey. So hari ni kita temu lagi untuk subtopik yang paling akhir untuk bab 9. Okey, so maksudnya sekarang ni kita dah habis chapter 9. Maksudnya kita pun dah habis chapter tingkatan 5. Okey. So, tapi tak apa, jangan risau. Lepas ni kita akan buat ulang kaji. Okey, sampailah kamu mahir bagaimana nak menjawab soalan exam lah terutamanya. Okey. So, kita lihat kepada apa yang akan kamu belajar hari ni. So, hari ni kita nak belajar mengenai GPS. Apa tu GPS? Kavya, dalam smartphone kamu ada GPS tak? Ada. Kamu selalu pakai Cikgu. apa? Google Map ke? Pakai Waze ke? Pakai apa? Dua-dua pun lah, cikgu. Dua-dua pun you on jugalah. Okay, so you tahulah apa itu GPS. GPS tu nak buat apa? Cari tempat. Tempat, betul? Okay, thank you Kavya. Okay, so GPS ini digunakan untuk kita mencari sesuatu lokasi, okay, di mana tempat yang kita nak cari ataupun masanya. Jom kita pun ada juga pelbagai lah yang kita boleh dapati daripada GPS. So, kita tengok apa maksud GPS sebenarnya. Okay, dalam bahasa Inggeris, GPS tu adalah Global Positioning System. GPS. Okay, dalam bahasa Melayunya adalah Sistem Penentu Sejagat. Okay, sistem penentu sejagat GPS, okay, iaitu merupakan suatu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi. Okay, dia bagi maklumat tentang di mana lokasi kamu dan di manakah, okay, apakah masa, okay, kepada pengguna dalam suatu masa. Contoh, okay, kamu nak pergi Ipoh, kamu nak pergi Greentown. Okay, so kamu search lah Greentown. So, nanti dia akan keluar berapa kilometer yang perlu kamu lalui dan pukul berapa sepatutnya akan kamu sampai. So, itulah yang kita panggil sebagai GPS. Okay. So, kalau kamu lihat daripada sini, okay. Okey, kalau kamu tengok, ini adalah Rajah 9.8 ialah industri rangkaian satelit GPS. So, dekat kita punya dunia ni, kat bumi kita yang ada GPS, pelbagai negara lah. Ada GPS. So, ini adalah rangkaian satelit GPS dekat angkasa kita. Okey, so bagaimana GPS ini berfungsi? Okey, bagaimana GPS ini berfungsi? Okey, GPS ni ada 3. Okay, so dalam nota kamu tulis tajuk hari ni GPS dan berikan saya maksud ini, okay, sistem penentu sejagat. Kemudian kamu masuk kepada GPS ada 3 segmen, okay. Segmen yang pertama adalah segmen kawalan, okay, segmen kawalan. Yang kedua adalah segmen angkasa dan ketiga adalah segmen pengguna. So, saya ulang lagi sekali. Kita ada segmen kawalan. Yang ini ya, kalau kat ikut gambar, segmen kawalan. Kemudian kita ada segmen angkasa. Okay, yang ini, segmen angkasa. Okay, kemudian kita ada segmen pengguna. Okay, 3 segmen ini. Okay, segmen kawalan dekat bumi. Segmen angkasa dekat angkasa. Segmen pengguna sebagai kamulah sebagai pengguna. Contohnya Kavya berada di USA. So Kavya, segmen kawalan kamu ada 1 dan kemudian kamu pun ada segmen angkasa. Okey, jom kita lihat. Okey, apakah 3 segmen itu yang kamu belajar? Okey, yang pertama, okey, segmen kawalan. Okey. Segmen kawalan terdiri daripada stesen kawalan utama. So, dia ada stesen kawalan utama dekat sini. Stesen kawalan utama alternatif. Kiranya selain daripada kawalan utama, dia pun ada stesen alternatif. Kemudian dia ada antena arahan. So nanti kat sini akan ada antena arahan dan kawalan. Okey, serta stesen pengawasan. So yang ini adalah stesen pengawasan. Okey. So ini segmen kawalan utama, ini segmen
pengawasan. Okay, ini adalah stesen segmen kawalan lah. Okay, so isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan. Okay, kat mana stesen pengawasan? Dekat sini. So, ini stesen pengawasan. Okay, isyarat diterima. So, yang warna kuning ni adalah isyarat lah. Okay, isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan. Okay, dari satelit GPS. Okay, daripada satelit GPS dihantar ke stesen kawalan utama. Okay, dia akan hantar maklumat daripada stesen pengawasan, daripada satelit GPS pergi ke stesen kawalan utama. Kemudian dia akan menjanakan mesej navigasi di bumi. So, dia akan bagilah data, mesej macam mana kedudukan dia. Di mana kedudukan dia. So, antara maklumat yang dihantar dari antena bumi ke satelit GPS termasuklah apa yang dihantar? Maklumat apa? Bentuk apa yang dihantar? Yang pertama, posisi satelit GPS. Kedua, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS. Data atmosfera dan almanak. So, ini adalah antara maklumat yang dihantar daripada antena bumi. Daripada antena bumi pergi ke GPS satelit. Pergi kepada satelit GPS. Kemudian ini baru segmen kawalan. Segmen yang pertama kita belajar segmen kawalan. So, apa tadi? Segmen kawalan, kita ada stesen kawalan utama, kita ada segmen kawalan, kita ada antena, arahan, Kemudian, maklumat yang dihantar, posisi GPS, faktor pembetulan waktu dan data atmosfera dan almanak. Kemudian, yang kedua, segmen angkasa. Segmen angkasa. Apa tu segmen angkasa? Jom kita lihat. GPS terdiri daripada suatu rangkaian satelit. Yang pertama, satelit GPS. Apa itu satelit GPS yang ini? Ini satelit GPS. Satelit GPS dia mengorbit bumi. Dia mengorbit bumi pada ketinggian 20,000 km. So, orbit satelit GPS lazimnya dikenali sebagai orbit separuh segerak ataupun semi-synchronous Earth orbit. So, maksud dia, orbit dia berbentuk separuh segerak bumi. Orbit separuh segerak bumi. Dengan tempoh lebih kurang 12 jam. Kiranya dia bergerak dalam masa 12 jam. Dalam GPS, sekurang-kurangnya kita ada 4 buah satelit GPS. So, ada 4 buah satelit GPS. 1, 2, 3 dan 4. Dapat dilihat pada sudut 15 darjah atau lebih daripada paksi ufuk pada setiap masa dari semua lokasi di bumi. Pada rajah ini, so kalau kamu nampak, satelit kita, GPS kita ada 4. Untuk seorang nak mengambil data ataupun maklumat. Antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS termasuklah posisi satelit GPS dan masa isyarat itu dihantar. So, dekat sini dia hantar di manakah terletaknya satelit GPS dan masa isyarat tu dihantar. Jam berapa. Ini adalah segmen angkasa. So, ingat saja segmen angkasa kita ada 4 satelit GPS. Yang mana satelit GPS ini dia mengorbit bumi pada orbit separuh segerak bumi pada ketinggian 20,000 km. Kemudian kita ada segmen pengguna. Kita sebagai pengguna, pengguna GPS merupakan sesiapa sahaja yang menggunakan alat penerima GPS. Seperti telefon pintar. Kita ada smartphone. So, nanti kita akan menerima isyarat GPS tersebut. So, lokasi pada bagi suatu tempat dapat ditentukan ada 2 format. Yang pertama DMS, yang kedua DD. Ini format penulisan dia lah. Kalau DMS itu adalah darjah, minit dan saat. Kalau DD dia adalah darjah,
decimal. Apa tu cikgu? So nanti kita akan tengok, okey. Untuk darjah, minit dan saat ini, okey, dia menunjukkan, kedudukan dia berdasarkan kepada darjah. Nampak? Ada 5 darjah. Dia pun ada minit, 26 minit, 26.5. So yang ini dia ikut kepada latitude dan longitude. Okey, jom kita tengok macam mana cara penulisan dia. Okey, yang pertama. Okey, koordinat GPS bagi kedudukan di mana kedudukan planetarium negara dekat KL. So, kalau ikut kepada format DMS, okey, dia punya DMS, okey, dia mesti berdasarkan 2. Okey, iaitu latitude dan satu lagi longitude. So, latitude dan longitude ni dua benda yang berbeza lah. Maksudnya utara ataupun selatan lah. Okey, yang mana DMS ini dia menunjukkan darjah, minit dan saat. Okey, bagi latitude. Yang ini darjah, minit dan saat untuk longitude. Okey, untuk format DD. Okey, format DD tadi apa? Format darjah desimal. Ini menunjukkan, okay, kalau nilai dia adalah positif, so maksudnya dia mewakili latitude hemisfera utara. Kalau dia nilai dia positif. Okay, kalau macam ini, kalau kamu nampak nilai dia positif. Okay, yang latitude pada utara. So, longitude adalah pada garis timur. Nilai positif, kalau dia adalah nilai positif, maksudnya dia mewakili longitude. Longitude pada ke timur garisan Greenwich. Okey. Kemudian kita tengok satu lagi lokasi. Copacabana, Rio de Janeiro. So, kalau ikut kepada format DMS, okay, pada latitude dia, okay, tengok longitude, latitude. Okay. Kalau latitude dia ada darjah, minit dan saat. Okay, kalau dia adalah tanda dia negatif pada darjah desimal tadi, okay, ni menunjukkan bahawa tanda negatif ini mewakili latitude selatan. Okay, mewakili latitude selatan. Okay. Kemudian, untuk yang, kalau kamu tengok longitude pula, tanda dia dekat sini negatif. Sebab tu dia tulis west pula ke sini, barat. Okay, west ini, W ni menunjukkan dia berada di barat. Okay, so maksudnya kalau dekat barat, nilai dia adalah negatif. So, apa yang kita boleh buat kesimpulan dekat sini, Kavya? So, maksudnya, kalau yang positif, okay, sama ada dia adalah dekat utara, untuk latitude, okay, ataupun dekat timur, okay, bagi untuk longitude. Okay, kalau dia adalah negatif, okay, kalau untuk latitude, okay, tanda dia negatif, okay, dia adalah berada di selatan, kedudukan tempat ni pada selatan. Okay, kalau pada longitude, tanda dia negatif, dia berada di garisan barat. Okay, pada longitude barat, garisan Greenwich. Okay. So, apa yang kamu faham dekat sini? So, arah timur ke barat itu, okay, pada koordinat GPS, okay, format GPS tadi, okay, format DMS, dia mesti berdasarkan garisan Greenwich. Garisan Greenwich ni maksudnya tengah-tengah lah, sempadan tengah-tengah bumi. Okay, di tengah-tengah. Kalau kita dah belajar dulu geografi, okay, kamu dah belajar masa tingkatan 3, apa itu garisan Greenwich. Okay, so ini kalau kamu scan, ini adalah GPS. Okay, yang ini dia bagi kalkulator lah. Kalau kamu tengok, kalau saya boleh bagi tengok, okay, bagaimanakah dia punya GPS ya. Okay, sekejap ya. Sekejap ya. Okay. So, ini kalau kamu tengok sini, okay, ini adalah dia punya kalkulator. Okay, sekejap ya. Okay, ini adalah kalkulator dia. So, boleh masukkan berapa nilai latitude, darjah, minit dan saat dia dekat sini. So, nanti kamu boleh masukkan. So, nanti dia akan kirakan lah keputusannya. So, latitude dia berapa, longitude dia berapa. So, nanti boleh cubalah. Ini kamu boleh cuba nanti. Okay, kemudian apa yang akan kamu belajar dekat sini?
Okey, kamu belajar dekat sini, kemudiannya kamu belajar mengenai kegunaan GPS. Apa guna GPS tu? So tadi Kavya kata Kavya ada Google Map, Google ada apa Waze. So itulah kegunaan GPS untuk tujuan apa? Tujuan navigasi pelbagai jenis pengangkutan. Okey, dia dekat darat ke, laut ke, udara ke, angkasa lepas. Semua kita kena ada kedudukan lah. Kalau tak ada nanti contohnya kalau dekat udara. Kalau tak ada signal GPS tu, confirm dah kapal terbang akan berlanggar. Lagi kalau kat laut. Kalau kapal-kapal yang besar-besar tu, kalau tak ada GPS tersebut nanti itu pun boleh berlanggar jugalah ya. Lagi-lagi kalau keadaan yang gelap, waktu malam, kabus. Okey, macam mana dia nak tentukan? Semua dia berdasarkan GPS. Okey, dekat angkasa lepas pun sama. Okey, contoh aplikasi navigasi yang menggunakan koordinat GPS. Okey, Google Map. Ini contoh Google Map dengan Waze. Ini adalah Waze. So, Google Map kita boleh pakai dan Waze. So, ini adalah salah satu bagaimana kita gunakan Google Map dengan Waze. Okey. Yang ini pun kamu boleh tengok. So, saya tunjukkanlah apa yang ada dekat dalam ini. Okay, dia video. Ni video. Okay, so kegunaan GPS. Okay, dengar je lah je bahasa Inggeris tau. Today, more than ever, we're all on the go. Gotta pick up the kids. Gotta get to the game. Gotta catch a flight. And of course, gotta go to work. Yet on Internet ke? Apa berlaku? Sekarang. Nampak gayanya dia punya tu, the loading. So, yang ini tadi, okay, dia cerita tentang... On the way there, we often come to a complete stop. But there is a way to get personalized traffic, so you can discover the best route and get to where you're going the fastest way possible. Kamu boleh cari the best route. Mana yang tak ada trafik yang banyak. So GPS akan... It's called INRIX Traffic, a free mobile app that helps you save time and fuel by giving you the information you need to make better driving decisions. INRIX Traffic shows you when to leave and where to drive by forecasting traffic conditions, providing you with the best route to your destination. INRIX Traffic utilizes billions of points of traffic data from the world's largest network of drivers and traffic information systems, which come together to give you the most accurate, real-time traffic on the planet. In fact, it's the only app that provides traffic data for every major highway, arterial, and secondary roads in over 30 countries. INRIX Traffic takes into account every traffic factor: roadwork, accidents, events, police activity, and historical traffic patterns to give you the most complete traffic insight available. This allows you to make informed driving decisions based on real-time information, like the best time to leave and the best route to take, so you can confidently share your arrival time with your friends, family, or the office. That means less time on the road and more time on things you actually enjoy. You know where you're going, and with INRIX Traffic, you'll know how to get there faster. Okay, so itulah kegunaan GPS. Okay. So, ini adalah antara lah. So, dia akan bagi tahu kamu dekat mana jalan yang terbaik, yang tak ada trafik ataupun jarak yang paling dekat. Okay. So, dia akan bagi tahu kamu segala-galanya. Okay, so kemudian kita tengok kepada the second video. Space Place. In a snap. GPS and a quest for pizza. Okay, yang ini GPS macam mana dia kena gunakan? It's Friday night and you want some pizza. Fast. But somebody is going to have to pick that pizza up. If that means they need to know how to get to the closest pizzeria. In this modern world, that's no problem. Just plug pizza into a smartphone and it tells you exactly how to get there. But how exactly does the phone know where you are? Something called a global positioning system, or GPS, tells you that's how. When your phone tells you where you are, it may actually be listening to signals from satellites high up in space. GPS
Satellite. Okay. There are over 30 satellites used for GPS, orbiting over 16,000 miles above the Earth. Your phone just needs to figure out how far away you are from some of them. If your phone knows how far away it is from 4 satellites, then there is only one place on Earth you can be. So ada 4 GPS satellite. Your phone, or any device with a GPS, is programmed to know where all the satellites are at any given time. The phone uses that information, along with the amount of time the signal took to reach it, to figure out how far away the satellites are. By doing that, it computes its location. So when you search for the nearest pizza place in your smartphone, this is what your phone is thinking. What satellites are talking to me right now? Hey there, satellites. I know you guys. And I know where you are in the sky right now, too. Distance away from each of you. Okay, let me check the internet to see what pizza places are near me. Dah jumpa dah kedai pizza. So ada macam-macam lah kedai pizza. Okay. So itu sahajalah. Okay, untuk video hari ni. So kita lihat pula untuk apa yang akan kamu belajar. Okay, seterusnya. Okay, so practice formative 9.2. Okay, yang pertama. Okay, oleh sebab ada seorang je anak murid kita hari ni, Kavya, apa yang kamu faham mengenai maksud GPS? Jawapan ke? Jawapan. Okay, jawapan. Apakah maksud Sistem. Jadi saya baca. Okay, boleh. Tengok. Sistem Sistem penentu sejagat merupakan suatu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Terima kasih Kavya. Oleh sebab Kavya je hari ni, Kavya je lah jawab soalan dia. Boleh ke Kavya? Boleh. Okay, thank you Kavya. Okay, so soalan yang pertama tadi kat atas. Okay, bagaimana GPS ini berfungsi? So, bagaimana GPS berfungsi? Kamu bagi tahu kita ada 4 segmen. 4 segmen. Yang pertama tadi segmen, kamu cakaplah 3 segmen. Okay, 3 segmen. Yang pertama segmen kawalan, segmen angkasa dan segmen pengguna. Okay, boleh ya? Kita ada, okay, saya tunggu dulu Kavya buat soalan, buat jawapannya Kavya. Okey. Okay, kita slow-slow saja hari ni Kavya, sebab kita perlu saja belajar. Okay, so saya nak tunjukkan dah ya. Untuk jawapan nombor 2 nanti. Okay, selain daripada ada 3 segmen tersebut. Okay, bagaimana kamu nak terangkan? Okay, saya buka satu kertas kosong. Okay. So, dia kata bagaimana? Okay, macam mana? Okay. Kemudian, Najwa dah masuk kelas. Okay, tahniah Najwa. Okay, so kita pergi soalan yang nombor ini. Okay, so dia kata soalan nombor 2 ya. Practice formative, apa dia namanya tadi? Berapa? 7.2. Okay. 9.2. Okay, tulis ya. 9.2, soalan nombor 2. Nombor 1 tadi kita dah jawab. Okay, dalam GPS, okay, yang kita ada 4 segmen kan, so kita belajarlah. Okay, pertama, segmen kawalan. Okay, kamu cakap segmen kawalan menghantar isyarat menggunakan, okay, menggunakan antena bumi. Okay, antena bumi yang terdapat dalam stesen pengawasan ke satelit GPS, okay, yang berada di segmen
angkasa. Okey. Lepas segmen kawalan tadi, dia hantar isyarat pergi ke satelit-satelit GPS, okey, yang ada dekat segmen angkasa. Okey, kemudian siapa yang terima? Okey, isyarat yang diterima oleh satelit GPS. Okay, ini kemudiannya dibetulkan, okay, supaya jam masa menjadi tepat. Okey dah. Okey, lepas tu, okey, pastikan dia kata satelit. Belum lagi Najwa, belum lagi habis. Najwa dekat mana? Telegram ke Google Meet? Okey, saya ada on masuk. Dekat Telegram tak ada siapa, yang ada Google Meet. Telegram pun saya on juga. Okey, so Telegram saya on, Google Meet pun saya on. So nampak nanti kalau saya punya rakaman akan jadi slow lah sebab dia run banyak benda ya. Okey, lagi kemudian dah sampai dekat isyarat satelit GPS tadi. Okey, isyarat ini akan dibetulkan. Isyarat yang telah dibetulkan ini kemudiannya, okey, dihantar semula oleh satelit GPS, okey, kepada pengguna GPS yang berada dalam segmen pengguna. Okey. Pertama, segmen kawalan. Okey, kalau kamu tengok cikgu punya cakap ni, yang pertama segmen kawalan. Oh lama. Okey, segmen kawalan ini, dia dalam segmen kawalan yang pertama, segmen kawalan, dia akan hantar isyarat menggunakan antena bumi yang dekat kat mana? Dekat stesen pengawasan ke satelit GPS. Tadi satelit GPS kita ada 4 kan? Yang berada di segmen angkasa. Lepas tu, isyarat yang diterima oleh satelit GPS tadi, dia akan betulkan ikut kepada jam ataupun masa yang tepat lah. Kemudian, isyarat yang telah dibetulkan ini, kemudian dia akan hantar oleh satelit GPS kepada pengguna. Kepada pengguna yang berada dekat segmen pengguna. So dia akan hantar last sekali dekat segmen pengguna lah. So kita ada yang pertama segmen kawalan. Segmen yang kedua ada segmen pengguna dan segmen angkasa. Segmen angkasa. So ada 3 jenis segmen. So, dalam GPS ini. Okey. Boleh ke Kavya? Dah salin ke? Dah je. Dah. Okey. So, jom kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, sorry. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok buku kamu. Okey, buku kamu. Mana buku? Okey. Okay, kemudian soalan yang seterusnya. Okay. Apakah kegunaan GPS? So tadi dah belajar lah kan. Okay, kegunaan GPS tadi untuk apa Kavya? Nak buat apa? Apa tujuan dia? Untuk tujuan navigasi. Cikgu saya. Ya. Okey. GPS digunakan untuk tujuan navigasi dalam dan pelbagai jenis pengangkutan seperti pengangkutan darat, laut,
udara dan angkasa lepas. Okey, so maksudnya GPS tu secara meluas lah kan? Betul-betul. Okey, selain daripada itu, tujuan navigasi dan penetapan jam global dan tempatan. Okey, betul Kavia. Kamu punya jawapan tu pun betul juga. Okey. Penetapan yang ini dalam skema ya, dalam penetapan jam global. Okey, selain daripada navigasi, kamu nak tahu kedudukan yang macam Kavia cakap tadi. Okey, selain daripada itu, dia pun untuk menetapkan jam global, atau tempatan yang piawai. Ikut kepada standard dia lah. Yang piawai. Okey. So, tujuan navigasi dengan jam global. Okey. So, nombor 4. Apakah faedah pemberitahuan tentang kemalangan jalan raya? Kamu tengah-tengah kamu nak cari kawasan apa namanya pergi KL kan? Tiba-tiba dekat tu dia ada tulis aksiden pada jarak 20 km di hadapan. So apa faedahnya? Apa faedah yang kamu dapat daripada situ? So kamu dapat apa? So kalau kamu tahu ada aksiden, so kamu yang pertama kamu akan mengurangkan, soalan nombor 4 ya. Mengurangkan kelajuan kenderaan. So kamu akan slowkan kenderaan kamu, okey? Yang melalui jalan tersebut. Okey, yang kedua, memaklumkan kepada pengguna supaya lebih berhati-hati. Okey, kemudian selain daripada itu, pengguna dapat kalau dia nak cepat, dia kena gunakan jalan alternatif yang lain. Kita bukan ada satu jalan je, kita ada jalan yang lain. So, pengguna dapat memilih jalan alternatif. Jalan alternatif untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Okay, so ada 3 faedah lah. Kalau kamu dah tahu dekat depan tu ada aksiden, so kamu kena hati-hati. So kalau boleh gunakanlah jalan ataupun jalan alternatif ya lain. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. So nanti dalam waktu tutorial ni tolong buat buku ni. Buku apa ni? Buku kerja. Okey, so buku kerja. Okey, siapkan sambung sikit saja. Ada satu muka surat saja kan Kavia kan? Tinggal lagi satu saja. Mana cikgu? Muka surat 94. Ada 94 yang kat sini kamu namakan segmen-segmen. Segmen untuk GPS tadi. Kita ada segmen kawalan, segmen pengguna dengan segmen angkasa. Sekarang pun dah boleh jawab dah ni sekarang ni kan Kavia kan? Nombor 1, muka surat 94 buku kerja. 94. Sambung yang semalam. Ada 3 segmen. Okay, kalau yang pertama tu segmen apa yang dekat atas tu? Segmen apa tu? Segmen angkasa. Angkasa, betul? Okay, nombor 2 yang ada telefon tu segmen apa? Segmen pengguna. Pengguna. Yang dekat bumi, yang dia fokus kepada bintang tu, segmen? Segmen kawalan. Segmen kawalan. Okay, betul? Senang je. Senang soalan buku ni ya Kavia. Ya cikgu. Patutlah Kavia betul je semua Kavia je. Okey. So daripada Waze, daripada soalan nombor B, apakah dia kata maklumat yang kamu dapat daripada Waze? Apa yang kamu dapat? Contohnya kamu dapat kedudukan semasa pengguna,
waktu ketibian. Kan kalau waste kan, apa yang kamu nampak? Kamu nampak waktu pukul berapa kamu akan sampai. So kamu akan nampak apa lagi? Kemalangan ke, kemalangan jalan raya ke. Ataupun dia akan kata trafik dekat depan sangat sesak. Dia akan bagi tahu keadaan trafik dia macam mana. So baguslah. Memang baguslah kalau kita ada GPS ini. Dulu zaman-zaman dulu tak ada Kavia. So dulu kita kena cari sendiri. Tapi sekarang kan susah jugalah kan Kavia kan. Lagi-lagi kalau pergi KL. Kalau saya pergi balik kampung saya kat KL tu, jalan dah berubah. Atas ada flyover 2-3 lapis flyover. So dah tak tahu nak jalan kat mana. So itulah perlunya GPS. Okay. So last kali saya nak tunjukkan dengan kamu satu video. Boleh Kavia? Najwa? Boleh. Najwa berada di mana sekarang? Tak nampak pun Najwa. Najwa berada di Google Meet ke? Tak ada pun. Okey, jom kita tengok dulu ya video ni ya. Okey. Sistem penentu sejagat atau GPS merupakan sistem navigasi yang memberikan maklumat tentang lokasi dan masa. GPS mula diaktifkan pada 17 Julai 1995. Pada awalnya, tujuan pembangunan sistem GPS adalah lebih kepada keperluan ketenteraan. GPS terdiri daripada 3 segmen, iaitu segmen kawalan, segmen angkasa dan segmen pengguna. Dalam menentukan lokasi suatu tempat, koordinat GPS ditulis dalam 2 format, darjah minit dan saat DMS atau darjah desimal. Nilai positif dan negatif pada latitude menunjukkan arah hemisfera utara dan hemisfera selatan. Manakala, nilai positif dan negatif pada longitude mewakili arah ke timur atau ke barat garisan Greenwich. Pada masa kini, GPS digunakan sebagai alat navigasi utama seperti alat navigasi bagi pengangkutan darat, laut, udara dan angkasa lepas. Contoh aplikasi navigasi popular ketika ini adalah Google Maps dan Waze. Okey, apa yang kamu dah faham kat situ? So, kamu faham tak apa yang kita belajar hari ni, Kavia? Faham. Okey, so hari ni dah lepas dah habis dah kelas. Untuk esok kita akan buat latihan praktis sumatif 9. Yang mana kita akan bincangkan esok kelas kita ya. So kita akan bincangkan praktis sumatif 9. Kita ada 1, 2, 3 soalan. Kalau boleh buatlah dulu mana yang tahu. Kemudian kita akan buat buku kerja muka surat 95 sampai 98. Kavia, itu sahaja untuk kelas kita hari ni. Bye-bye Kavia.